Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kuala Lumpur, dan malam ni saya nak jadi muda dan saya nak jadi remaja dan belia kerana saya perlu bercakap tentang komponen itu dalam masyarakat sivil ASEAN. Dan kini 15 tahun hingga masuk ke kurun 21, kita tidak mahu lagi melihat ASEAN yang masih lagi disebut seperti 60-an, tapi ASEAN kurun 1 yang didepani oleh masyarakat sivil, terutamanya golongan remaja dan belia yang memimpin kita ke hadapan, kerana mereka lebih bertenaga, mereka ada yang setiap hari bercakap dengan rakan-rakan mereka di ASEAN dan hanya mendefinisikan diri mereka dalam konteks rantau. Orang tua mungkin tak serancak itu. Buktinya saya ada bersama saja Raja Azraf Raja Azmel, pengurusi Jawatankuasa Penganjuran Kebangsaan Forum Belia ASEAN dan juga pengurusi Forum Belia ASEAN. Terima kasih banyak Raja Azraf dan bersama kami malam ni. Saya saja lemparkan dia tinggi sikit, tapi saya nak pergi lagi tinggi. Bagi ramai orang, harapan untuk ASEAN betul-betul menjadi relevan berbanding dahulu sebenarnya begitu banyak dan besar terletak di bahu orang-orang muda. Statistik membuktikan bahawa dari lebih kurang 620 juta penduduk ASEAN itu 370 juta, lebih daripada separuh, malah 60% lebih kurang, adalah terdiri daripada orang muda. Jadi jika ASEAN nak bermakna lebih daripada 40 tahun ataupun 50 tahun sejarah mula pertumbuhannya ke 50 tahun yang kedua itu, maka orang-orang muda inilah yang akan menentukan jatuh bangunnya. Dalam konteks itu, saya ingin mungkin Raja Azraf mungkin arif tentang deklarasi Yangon atau Yangon itu, di mana anak-anak muda meletakkan apa yang mereka mahu pada ASEAN. Jadi mungkin kita lawat kembali, tetapi saya juga nak letakkan bahawa sebenarnya seperti juga di tempat-tempat lain di dunia, orang muda mahu pengiktirafan bahawa mereka ini penting dan suara mereka didengar, dan mereka juga akan diterima sebagai ejen yang penting dalam komponen pembangunan ASEAN. Betul kan saya kalau saya salah. Jadi bagaimana Raja Azraf melihat pada sidang kemuncak yang akan berlangsung begitu hampir sekali ini di Kuala Lumpur dan juga di Langkawi, kerana kalau setiap kali media pun termasuklah, hanya kita melihat menteri mana yang datang, Perdana Menteri dan Presiden mana yang datang, itu mungkin pasir, itu mungkin cara dulu. Cara baru, siapa pemimpin muda yang datang? Mana bakal pemimpin masa depan negara ASEAN ni? Jadi saya berikan peluang kepada Raja Azraf untuk cerita tentang perkara ini. Baik, terima kasih kepada Astro Wani pertama kalinya kerana menjemput saya ke agenda ini pada hari ini untuk bercakap mengenai ASEAN, orang muda ASEAN secara spesifiknya. Baik, tertarik dengan apa yang diperkatakan tadi, peluang kepada orang muda itu sendiri. Selepas 10 tahun, orang muda yang sekarang, maksudnya belia di negara ASEAN yang akan mengambil tampuk kepimpinan, mungkin sebab 10 tahun yang sebelum ni, mungkin pemimpin yang sekarang merupakan belia 10 tahun yang lepas. Peluang yang diberikan sebenarnya ada sejak tahun 2005 di zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi dulu, Perdana Menteri kita telah memberi peluang kepada masyarakat sivil dan juga belia untuk berinteraksi secara direct dengan pemimpin-pemimpin civil society dan juga belia. Pada tahun ini akan diadakan juga pertemuan yang dipanggil Interface Session with the State Leaders. 10 ketua civil society dari 10 negara akan bertemu secara berhadapan dan berinteraksi dengan mereka secara langsung untuk menyampaikan isu-isu mereka. Dan yang lebih menariknya ialah 20 delegasi dari belia yang dipilih di setiap negara, 10 negara tersebut, 2 daripada setiap negara, untuk bertemu secara langsung dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN yang akan dilangsungkan pada minggu hadapan, saya rasa pada 27 hari bulan di sini di KLCC. Dan kebanyakannya dah sampai dan sangat enthusiastic, sangat berkobar-kobar lah untuk ke interface meeting tersebut. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka nak sampaikan? Baik, kefahaman saya, pada tahun lepas di Myanmar, mereka bawakan
Yangon Declaration tersebut, deklarasi Yangon yang telah dikeluarkan pada ASEAN Youth Forum 2014. Mungkin terdapat isu-isu orang muda di situ. 7 isu yang hendak ditekankan dan ingin disampaikan secara terus kepada pemimpin-pemimpin negara ASEAN. Maksudnya dah tak ada boundary, tak perlu kepada kementerian lain. Dia sampaikan secara terus kepada pemimpin negara ASEAN. Pada tahun ini, pada ASEAN Youth Forum yang kita adakan pada awal minggu ini, kita keluarkan sebuah deklarasi yang kita panggil Kuala Lumpur Accord. Okey. Yang kami tekankan di situ ialah bagaimana kami nak orang muda nak memberi kesan terhadap post 2015 agenda yang sedang dijalankan oleh negara-negara ASEAN, yang akan dikeluarkan pada tahun ini. Oleh itu saya rasa mungkin kita akan tekankan bagaimana kita nak memberi impak terhadap pelan pasca 2015 dari perspektif orang muda. Okey. Kita rehat dahulu, tapi apabila kembali nanti itu dalam cuba menjadi suatu suara yang signifikan kepada kepimpinan kerajaan. Tetapi di banyak tempat di dunia, Arab Spring misalnya, tak payah menunggu pemimpin-pemimpin, orang muda sendiri yang tampil dan melakukan perubahan itu. Jadi dalam konteks itu, apa yang orang-orang muda nak lakukan, sama ada pemimpin negara bersama atau tidak, kerana inilah tenaga orang muda. Di dalam forum, dalam blog ke, dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya, diskusi ini telah dan akan terus berlangsung. Itu yang saya nak dapatkan pandangan Raja Ashraf selepas ini. Apakah yang kita semua, saya, saudara dan saudari di rumah lakukan untuk ASEAN? Adakah kita melihat diri kita sebagai orang Malaysia dahulu, barunya ASEAN? Kenapa tidak kita tukar itu kepada kitalah ASEAN, tapi kita ASEAN versi Malaysia? Itu yang saya nak bincangkan terus dengan tamu saya pada malam ini, orang muda, orang yang fikir, menggerakkan aktivisme dan mungkin juga advokasi untuk orang-orang muda ASEAN ni. Jadi kita tahu, kita bercakap tentang bagaimana orang muda melalui forum dan perwakilan bertemu terus dengan pemimpin negara. Dulu kena lalu peringkat-peringkat jabatan, kementerian sebagainya, sekarang boleh terus ke pemimpin-pemimpin paling depan. Tapi selain daripada lapisan itu, Kurung ke-1 juga sudah menyaksikan kebangkitan masyarakat sivil yang begitu hebat. Arab Spring contohnya, orang muda yang mendepani. Kini bagi ASEAN bagaimana? Mungkin ASEAN taklah sampai macam ke tahap Arab Spring, tapi pendekatan wasatiyah moderat kita digunakan dengan proaktifnya dan secara begitu engaging kata orang putihnya, ataupun begitu mesra dengan segala pemegang taruh ataupun stakeholder itu. Ceritakan. Ya, betul. Kalau kita nak bezakan dan bandingkan masyarakat sivil di ASEAN ini, baru-baru ini, in fact hari ini bukan hari terakhir, ASEAN People Forum, ASEAN Civil Society Conference yang dihadiri oleh lebih kurang 1,500 peserta dan delegasi daripada ASEAN, menunjukkan betapa tingginya komitmen daripada masyarakat sivil ASEAN. Oleh itu, dari pandangan belia sendiri, orang muda sendiri, kita nampak berkembangnya masyarakat sivil ni sendiri. Masyarakat sivil yang bermaksud masyarakat yang daripada grassroots. Maksudnya perlu mereka mahu suara mereka didengar. Begitu juga orang muda. Mereka mahu suara mereka diambil kira, mahu isu-isu mereka diambil kira oleh kerajaan. Oleh yang demikian, sekiranya suara-suara ini tidak diendahkan, kita tak naklah berlaku seperti di Arab Spring. Kita masih lagi dalam keadaan yang boleh berbincang, menjadi diplomatik, negosiasi, bertemu dengan pemimpin kerajaan. Malah sebelum ASEAN People's Forum tersebut juga, banyak
pertemuan dengan pemimpin-pemimpin kementerian-kementerian, kerajaan, agensi-agensi untuk menyampaikan sendiri suara-suara daripada masyarakat sivil itu sendiri. Dari pihak orang muda juga saya bawakan juga apa yang telah disampaikan oleh semasa ASEAN Youth Forum kepada kementerian-kementerian yang berkenaan, Wisma Putra, dan bersama dengan ASEAN People's Forum, suara-suara yang kita nak benda tu jadi engaging dan juga suara mereka lebih didengari, bukan saja di luar kita nak bercakap di luar, menekankan suara di luar, tetapi kita nak ada engagement antara masyarakat sivil dan kerajaan. Itu yang penting sebenarnya. Sebelum ni mungkin kita nampak ada jurang di situ, dan di mana jambatannya? Jambatannya apabila Yang Amat Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak katakan kita nak people-centered ASEAN. Di situ memberi ruang kepada masyarakat sivil ini untuk pergi ke hadapan dan memastikan suara mereka didengar dan memastikan apa keluhan mereka disampaikan kepada pihak kerajaan. Bagi saya, antara kritikan terhadap ASEAN yang lama itu, walaupun banyak yang baik dilakukan, adalah dia menjadi pertemuan kedai kopi, talk shop. Ya. Tapi orang muda saya tahu dia tak suka bercakap je. Kalau hari ini cakap, besok kalau boleh nak tengok benda tu berlaku. Betul. Dalam konteks tu macam mana? Dalam konteks tu saya setuju, sebab apabila menganjurkan ASEAN Youth Forum ni, kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita di serantau, kawan-kawan serantau kita di ASEAN. Dalam deklarasi itu, we demand. Kita strongly demand, kita betul-betul nak benda ni berlaku. Kalau boleh nak benda tu esok. Tapi itu cara orang muda. Tapi kita kena faham yang satu proses yang perlu dilalui. Mungkin ia tak akan jadi esok, mungkin dalam masa 10 tahun. Tetapi perlu ada titik mula terhadap sesuatu yang kita nak selesaikan tersebut. Maksudnya, bagi saya orang muda sendiri perlu faham, perlu ada strategi, perlu ada kesabaran dalam menyuarakan isu tersebut, menyampaikan isu-isu kepada pihak kerajaan itu sendiri. Bukan sahaja kepada pihak kerajaan, tetapi membawa isu-isu itu sendiri dari pihak golongan muda. Itu sebagai satu komponen yang paling besar dalam ASEAN. 60% orang ASEAN ialah orang muda. Daripada 625 juta tersebut, 60% merupakan orang muda. Maksudnya, kenapa suara-suara inilah yang perlu didengar, kerana dalam masa 10 tahun lagi mungkin inilah suara yang lebih relevan daripada suara-suara yang ada sekarang. Satu cara untuk suara itu lebih relevan adalah suara itu tidak lagi mengulangi perkara biasa yang dilakukan sekarang, tapi memikirkan cara yang lebih kreatif, inovatif. Contohnya, walaupun 320 juta itu adalah orang muda, tetapi beza di antara setiap orang muda itu juga jurangnya besar. Betul. Contohnya, perbezaan sosioekonomi. Betul. Ada orang muda, kalau macam di negara bandaraya Singapura itu, pendapatan per kapita mereka mungkin lebih daripada $10,000 Amerika sebulan. Tapi bagi orang muda yang berada di negara, terutamanya anggota yang lebih baru bagi ASEAN itu, di Lembah Mekong mahupun di seberang Selat Melaka, mereka mungkin berada di bawah 50 ke $100 Amerika sebulan. Jadi, bagaimana orang muda sendiri, di kalangan orang muda, dengan bercakap sesama sendiri, pun telah memikirkan perkara ini dan kemudian akan membawa kepada pihak institusi-institusi tertentu. Betul, saya setuju. Kita banyak bercakap tentang perubahan yang sekelip mata, tapi kita perlu jadi lebih strategik. Yang pada tahun ini kita lihat bagaimana kesan kepada ASEAN Economic Community itu sendiri yang akan dibawa kepada ASEAN Pasca 2015. Kita nak orang muda memainkan peranan dalam AEC itu sendiri. Dari segi sosioekonomi pada orang muda, peluang pekerjaan, mungkin juga merapatkan jurang ekonomi di negara tersebut. In fact, di dalam konteks serantau. Maksudnya di sini kita nak orang muda memainkan lebih peranan dalam 3 ASEAN Economic Pillars tersebut. Yang paling penting merupakan ASEAN Economic Community. Kita pergi rehat terakhir.
lepas ni saya nak tingkatkan sikit suhu di studio ni, sejuk sebenarnya. Untuk Raja Azraf, dia pun datang daripada kolej yang cukup terkenal. Kolej itu setiap tahun ada perlawanan rugby misalnya dengan rakan negara ASEAN, dan saya nak lihat bagaimana bila kita pergi ke sukan. Dia adalah diplomasi bukan tradisional yang begitu berjaya sebenarnya. Itu baru ambil contoh kolej. Kalau kita lihat sukan C, FFF, Pesta Bola, Merdeka dan sebagainya, itu boleh lihat lebih rapat lagi. Jadi mungkin orang muda lebih serasi dengan diplomasi bukan konvensional ini berbanding dengan Wisma Putra contohnya. Dan lepas ini kita tanya bagaimana Raja Azraf dan kawan-kawan boleh menyelesaikan masalah yang tak boleh diselesaikan oleh diplomat-diplomat dan sebagainya. Contohnya isu Zokfan dan juga memberikan keadilan di dalam negara ASEAN, bukan hanya di antara negara ASEAN. Itu sepasang. Saya sanggup mengatakan bahawa saya berasal dari ASEAN dan saya ASEAN datangnya dari Malaysia. Begitu juga saya rasa Raja Azraf. Tapi untuk berkata-kata itu mudah, dan untuk mempraktikkannya itulah tugas yang paling berat. Dan dalam konteks itu saya nak bertanya kepada Raja Azraf, kerana beliau telah berjumpa dengan rakan-rakan, beratus-ratus rakan dari ASEAN yang muda ini. Kerap dikatakan tentang zone of peace, freedom and neutrality, ataupun polisi ASEAN sejak mula. Kita boleh bercakap tentang semua perkara tapi kita tak campur rumah tangga orang lain. Tapi kini, kurang ketua satu, isu melampaui sempadan. Tambahan pula dengan media sosial dan internet membenarkan kita mengetahui tentang sesuatu negara lain mungkin lebih rapat daripada isu yang berlaku di negara sendiri. Bagaimana Raja Azraf melihatnya, kerana isu seperti penderitaan penduduk Rohingya itu dekat di hati remaja Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia. Isu seperti penduduk Mindanao, isu seperti orang yang berada di selatan Thai, isu seperti masyarakat yang memperjuangkan lebih kebebasan di Delta Mekong ataupun Lembah Mekong dan tiba-tiba hilang begitu saja. Semua ini dibangkitkan, dan bagaimana orang muda melihatnya? Baik, sepanjang seminggu ni kita berinteraksi dengan orang ASEAN, orang muda ASEAN. Isu-isu tersebutlah yang dibawa. Di mana hak-hak mereka, bagaimana hak-hak mereka didengar, bagaimana suara mereka disalurkan. Dan saya percaya isu-isu seperti di Selatan Thai, Mindanao, Rohingya, bagaimana? Sebab ada clause de non-interference tu. Tadi semasa bengkel bersama ASEAN Youth di ASEAN People's Forum sebentar tadi diutarakan soalan kepada kami, disebabkan non-interference itulah bagaimana peranan negara-negara ASEAN yang lain nak memberi kesan positif kepada isu di negara tersebut. Semua tak nak ambil pot. Kan? Langsung. Tak nak ambil pot. Kerana non-interference. Tetapi rakyat sedar, masyarakat sedar yang kita perlu mengambil tindakan terhadap perkara yang tidak betul. Oleh yang demikian, sebelum terlambat, saya rasa kerajaan perlu sedar yang kita perlu bukan campur tangan, bekerjasama, mungkin memberi impak yang lebih positif terhadap negara yang dalam kecelaruan tersebut. Kalau tidak, mungkin rakyat sendiri tak dapat G2G, mungkin peoples to peoples interaction. Bantuan daripada rakyat kepada rakyat, bukan saja dari segi dari segi perlu ada secara fizikal, tetapi mungkin boleh dengan dunia tanpa sepadan. Kita ada internet, ada kempen-kempen yang masyarakat lakukan di dalam internet untuk membantu golongan yang memerlukan di luar negara itu sendiri. Bila kita pergi ke macam ASEAN People Forum itu, kita merasakan bahawa masyarakat sivil itu begitu kuat. Adakah itu juga pandangan Raja Azraf? Pandangan saya memang mereka boleh melakukan sesuatu bermakna. Mereka dapat melakukan sesuatu bermakna. Apa yang kita tak dapat nampak sekarang ni ialah mungkin apa potensi ASEAN itu sendiri. Masyarakat sivil sedar potensi ASEAN itu sangat besar dan memberi impak kepada negara-negara ASEAN. Oleh
itulah yang saya rasa sebenarnya secara individu saya rasa kita perlu ada awareness kepada orang-orang Malaysia, terutamanya orang muda, berkenaan betapa pentingnya ASEAN kepada negara-negara ASEAN. Saya terpaksa jadi macam dalam debat lah, jadi pihak pembangkang kadang-kadang. I have to be devil's advocate sometimes. Tapi ada yang risau jika kita terlalu memikirkan kepada perubahan hak asasi manusia secara mutlak. Bagaimana tentang nilai? Kerana ASEAN ni juga dulu kuat apabila kita begitu semarak dengan nilai serantau, nilai timur kita itu dan sebagainya. Contohnya, isu seperti LGBT semua pun akan dibangkitkan juga bersama dengan hak asasi, bukan hanya sama ada puak minoriti tapi juga kesamaan gender dan sebagainya. Jadi bagaimana Raja Azraf yang juga mewakili tradisi agama, tradisi etnik sendiri dan tradisi negara dan rantau ini melihat gabungan perkara ini? Okey, bagi saya inilah isu-isu yang kita lalui apabila ada pelbagai isu yang sensitif di negara-negara ASEAN. Mungkin sesuatu isu tu sensitif di negara ni, tak sensitif di negara sana. Mungkin dia lebih lantang di negara sana, di negara ini senyap. Itulah yang disuarakan oleh orang muda ASEAN. Kenapa di negara ni kita boleh petikai, di negara itu tak boleh. Bagi saya, kita perlu memberi platform untuk berdiskusi tentang perkara tersebut, untuk mencari solusi kepada masalah-masalah yang isu-isu yang kita sebutkan tadi. Tak ada masalah untuk berikan platform, tetapi kita juga perlu faham sampai satu tahap kita kena ada hubungan yang diplomatik dengan negara-negara ASEAN ini sendiri. Give and take sesuatu perkara. Hak asasi manusia merupakan perkara yang sangat dititik beratkan dalam ASEAN People's Forum, ASEAN Civil Society. Tapi itu tak bermakna orang muda ASEAN melupakan nilai dan susunan mereka. Tak semestinya kita menilaikan nilai, melupakan nilai tersebut. Nanti boleh datang lagi. Isu ini tak akan berhenti di sini. Walaupun sensitif, perkara yang perlu dibincangkan, tapi kita tahu batasnya. Terima kasih banyak meluangkan masa. Sampaikan salam Astro Awani kepada pejuang-pejuang muda untuk masa depan yang lebih baik ASEAN ini. Anda juga boleh hantarkan pandangan anda kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan sebagainya, atau mak turun aplikasi Muda Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton agenda Awani secara langsung dan memberikan maklum balas di gadget Muda Alih kegemaran anda. Sekian, selamat malam. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.